share satu soalan Satu soalan berkaitan macam mana kita nak jawab soalan kalau ditanya luas permukaan. Kalau awak nampak dalam gambar yang sekarang awak tengah tengok ni adalah gambar apa? Ini adalah gambar apa? Prisma. Okay, so sebenarnya bila nak jawab soalan ni, cikgu boleh share dua kaedah yang awak boleh pilih. Sama ada kaedah pertama ataupun kaedah kedua. Okay, so apa benda kaedah tu? Macam mana kaedah tu? Kejap lagi cikgu tunjuk macam mana, supaya awak lebih nampak. Okay, terpulang sebenarnya pada kita kalau nak jawab soalan ni ada dua kaedah. Kalau nak jawab soalan ni ada dua kaedah. Okay, perhatikan betul-betul. Secara asas ni kita tahu luas permukaan adalah dia nak luas setiap muka ni. Okay, ada dua kaedah. Kaedah pertama, nampak tak gambar? Okay, kaedah pertama, awak boleh gunakan kaedah dengan hanya melihat gambar tu sahaja. Okey? Kaedah melihat gambar tu sahaja. Gambar melihat ni kaedah melihat. Ini terma-terma cikgu guna ni terma dalam bahasa Melayu supaya awak lebih faham. Okey? So kaedah satu dengan melihat gambar sahaja. Okey, contoh. Bila awak tengok gambar ni, ini adalah bentuk prisma. Seakan-akan macam kalau awak pernah makan coklat Toblerone, kalau awak perasan bentuknya macam ni kan? Dia segitiga, panjang. Tapi bucu pula. Atas dengan bawah tapaknya sama. Ni seakan-akan macam Toblerone lah. Okey, kaedah melihat ni, nama pun melihat. Awak akan tahu, kita tengok sahaja insya-Allah boleh jawab. Tapi taklah semudah tu. Okey, awak hanya dengan melihat sahaja. Awak tahu, okey, aku tahu kalau gambar ni dia ada 3 muka, betul? Muka di sini, muka di sini, muka dekat mana lagi? Muka tapak dengan muka atas. Itu maksud cikgu. Okey? So berdasarkan muka-muka ni, awak boleh lakarkan dia dekat bawah. Contoh sekarang ni cikgu kena lakar balik. Cikgu tak nak conteng yang bahagian tu supaya awak tak keliru. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perhatikan betul-betul. Cikgu sangat go for basic supaya awak lebih faham bila nak jawab soalan ni. Sebab cikgu tak nak kejar kerja apa nak cakap. Alright, tengok. Ini gambar yang sama. Gambar yang sama. Okey, gambar yang sama. Ini 12 cm, 9 cm, ini 18 cm. Alright, dengan kaedah melihat, ni bayangkan ni gambar dia yang sama, memang samalah. Okey. Dengan kaedah melihat, awak akan nampak, okey, aku tahu atas dengan bawah bentuknya sama. Betul? Betul tak kelas? Yes, sangat betul. So first step, apa yang awak kena buat adalah awak kena lakar dulu. Keluarkan bentuk yang awak jumpa. Satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Segitiga. Cikgu tak nak lorek lah. Sebab ni memang sangat terang dan jelas. Dia bentuk segitiga sudut tegak. Yang ni 12 cm. Ini 9 cm. Okey? Next, apa lagi yang awak nampak? Permukaan mana yang awak nampak? Okey, cikgu lorekkan supaya awak lagi nampak. Permukaan yang kedua awak nampak adalah di bahagian sini. Betul tak? Ni. Nah, ni hanya dengan melihat siapa yang dia punya apa namanya kalau NLP tu, visualnya tinggi, imajinasinya tinggi, insya-Allah dia akan faham soalan-soalan yang begini. Dia mudah untuk berimajinasi. Okey. So, permukaan kedua awak nampak bahagian ni, betul? So bila bahagian ni awak tahu ni satu muka yang lain dan awak kena tahu panjang ni berapa, lebar ni berapa. Kalau yang ini berapa ni? Ni atas ni 12. Sini berapa ni? Ni berapa ni kelas? Tinggi ni mestilah sama dengan sini. Ni 18. Ini 18. Ini pun 18. Maksudnya sini adalah 18. Right, next. Bahagian mana lagi awak kena tahu? Mana lagi bahagian yang lain awak nampak permukaan dia? Of course sebelah sini pula. Cikgu lorekkan begini. Nampak muka sebelah tepi. Makanya apa yang awak kena buat adalah awak lakarlah lagi. Okey, bahagian di sini pula dan awak kena kenal pasti panjang lebar dia berapa. Yang ini dia punya 9 yang atasnya 9. Yang ini 18. Setakat sini okey? Kalau okey, good job. Next, apa lagi yang awak nampak? Of course ada satu kawasan yang awak belum lagi lakar dekat bawah ni dan awak kena kenal pasti permukaan mana lagi yang tertinggal. Segitiga atas bawah awak dah ambil, settle. Okey? Bahagian sini yang lorek penuh ni settle. Permukaan dia yang belang-belang settle. Ada lagi satu bahagian. Yang mana kelas? Yes, yang bahagian depan ni. Ni, segi 4 ni. Nampak? Ni segi 4 depan ni. Tadi awak ambil ni. Sekarang yang bahagian depan ni. Itu yang awak kena lakar. Lukis balik.
Okey, ini adalah antara permukaan yang awak kena kenal pasti dengan hanya melihat sahaja. Alright? Okey, so berapakah tinggi dia sini? Tinggi pula, lebar di sini. Ni 18 Sini dapat tahu tak panjang dia berapa? Kelas. Ada tak dia bagi tahu? Tak ada. Bila tak ada, makanya kita kena cari. Isunya nak cari macam mana? Ingat balik. Benda ni sangat basic, awak kena kuasai. Okey, berjalan dan bulat plan ni. Okey. Bila kita tak tahu panjang ni dan soalan tak bagi, of course kita kena cari nilai panjang dekat sini. Apa formula kita akan pakai? Kita nak tahu panjang sini. Kita akan pakai formula teorem Pythagoras. Ingat, teorem Pythagoras ni kita akan pakai bila mana kita dapat soalan berbentuk segitiga, and then salah satu nilai tu kita tak tahu dan kita nak cari benda tu. Makanya teorem Pythagoras ni kita akan pakai. Ingat tak formula yang C kuasa 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2? Inilah formula dia. So, awak kena tahu, ni cikgu tak perlu ulang balik. Supposedly awak dah mahir benda ni, awak dah pas benda ni, awak dah kuasai teorem Pythagoras. Ini adalah topik tingkatan 1 yang paling hujung sekali. Right? So, awak perasan ini adalah segitiga dia. Ini segitiga dia lah, senang sama je. Okay, so segitiga ni kita nak garisan yang ni sebab dia akan membantu kita nak cari panjang ni sangat penting. Perhatikan betul-betul. Macam mana kita nak cari panjang ni kelas? Sebab bila kita cari dah jumpa panjang ni, makanya kita akan dapatlah panjang ni. Betul? Alright. Isunya macam mana? Macam mana aku nak pakai formula ni? Awak kena ingat balik tips untuk cari panjang dalam sebahagian segitiga ni. Salah satu sisi ni adalah awak kena perhatikan bahagian mana C, bahagian mana adalah kawasan hypotenuse. Of course yang ni ini adalah hypotenuse. Macam mana kita boleh tahu ini adalah kawasan hypotenuse? Sebab dia bersetentang dengan sudut tegak. Dan ini adalah kawasan yang paling panjang. Tips lagi cikgu nak share. Bila kita nak cari kawasan paling panjang, of course kita akan pakai tambah. Kita pakai yang ni, main formula. Okay, pendek kiri tambah pendek kanan, maka kita akan dapat jawapan yang paling panjang. Okay, cikgu tak boleh nak explain lebih lagi sebab kita sekarang berada di dalam soalan luas permukaan, bukan teorem Pythagoras. So, masukkan nilai. Contohlah ni yang ni jadi A, yang ni jadi B 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Berapa jawapannya kelas? Boleh sambil-sambil tengok video ni, awak tekan kalkulator. Alright? So, awak akan dapat ni 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 awak akan dapat okay, nampak? Awak akan dapat 225. Okay, end up awak akan dapat 225. Tapi adakah jawapan sini 225? No. Kalau awak belajar teorem Pythagoras, awak kena tahu yang ini kita kena punca kuasa 2 kan dia. So, letak punca kuasa ends kan dia. Awak akan dapat panjang dia adalah 15 cm. Okey, dapat? So, dekat sini awak dah tahu panjang dia adalah 15 cm. 15 cm. Part ni sangat penting untuk awak take note ya. Sebab sekarang ni soalan tanya apa? Luas permukaan. That's why kita kena tahu permukaan apa yang ada dalam gambar rajah tu. Dan kebetulan ialah gambar prisma. So, bentuk-bentuknya agak mudah untuk kita tengok. Contohnya segitiga, and then kelilingnya adalah segi 4 sahaja. Alright? So, now apa perlu kita buat lepas kita dah keluarkan balik bentuk yang ada dalam gambar ni? Of course, kita kena buat apa? Kita kena kira lah luas dia. Di setiap bentuk yang kita dah tulis dekat bawah dan kita lukis dekat bawah ni. So, apa formula luas segitiga kelas? Carilah. Okey? Cari pula, kira lah. Luas segitiga apa? Luas segitiga apa kelas? 1/2 kali tapak kali tinggi. Of course, segitiga ada berapa? Dalam gambar ni ada 2 unit. Ada 2 unit. Okey? Makanya kita kena kali 2 lah nanti. Okey? So, perkiraannya adalah 2 unit kali dengan apa formula tadi? 1/2 kali tapak. Okey. Awak boleh ambil 9 ni sebagai tapak. Inilah tinggi dia Kali 9 kali 2 12. Step pertama settle. Tekan kalkulator, apa jawapan dia kelas? Okey. 1/2 kali 9 kali 12. Okey, dapat 54 kali 2. Awak akan dapat 100 lah. 108. Settle. Awak dah tahu jawapan luas permukaan untuk segitiga yang ada 2 unit, atas dengan bawah. Kenapa kali 2? Sebab ada 2.
Sama ke? Ya, memang sama. Alright. Next. Kita tengok pula bahagian permukaan yang ni. Yang kuning ni, yang ni. Awak boleh plot kan sebenarnya. Ni A, ni pun A. Boleh plot kan? Supaya awak lagi jelas. Nampak kat mana aku tengah cari sebenarnya. So, ini bentuk apa? Bentuk luas, bentuk segi empat. So, of course kita akan cari luas segi apa formula luas segi empat? Panjang kali lebar lah. Direct to the point. Ambil lah 12 kali 18. Ada berapa unit yang sama rupanya? Tak ada. Dia saja seorang saja. Ada tak yang lain sama? Tak ada. Dia seorang sahaja. Makanya jawapannya 216. Okay. Next. Ini pun sama. Bentuk segi empat. So tulislah kat sini. Ini adalah kaedah manual sangat manual. Awak hanya memerhati dan keluarkan gambar apa yang awak kenal dan cam bahagian permukaan apa yang awak kena kira. Ini cikgu terus jot down je sebab dah terang-terang kita dah tulis kat situ. Supposedly awak tahu. So end up awak akan dapat 162. Ini pun sama bentuk segi empat. Formula still sama. Okay, panjang kali lebar. End up 15 kali 18. Jawapannya berapa kelas? Awak akan dapat 270. Okay. Boleh. Tapi soalan cikgu pada awak, adakah jawapannya macam ni berterabur? No. Sebab dia apa? Dia tanya apa? Hitung luas permukaan bagi pepejal berikut. Of course. End up nanti apa yang awak kena buat? Awak kena tambahkanlah semua jawapan. Daripada bentuk segitiga ni, tambahkan jawapan yang ini, tambah jawapan ni, tambah jawapan ni. Maka itulah jawapan akhir dia. Okey, dapat? So macam mana kita nak bentukkan jawapan akhir dia? Buat dekat sini. Oleh itu, luas permukaan pepejal itu adalah begitu. Buat bahasa Melayu sikit, dapat makan lebih. Ialah apa? 108 tambah 216. Okey. Tambah apa lagi? Ni 162 tambah 270. Sama dengan apa? Tambahkan semua. 108 lagi. Pas. Ya, jawapannya adalah 756 cm padu. Ini sahaja jawapan dia. Ini adalah kaedah pertama yang awak boleh apply untuk jawab soalan hitung luas permukaan pepejal yang berikut. Which is ini adalah gambar bentuk prisma. So far okey ke? Ini adalah kaedah satu. Kaedah melihat. Okay, dengan melihat and then awak mentafsir bahagian apa yang ada and then awak keluarkan gambar jadi macam ni. Hopefully video ni membantu awak untuk faham serba sedikit dan memudahkan awak untuk jawab soalan luas permukaan pepejal. Yang majority student keliru. Dia tak dapat bayangan. Sibuk menghafal formula tapi tak mampu nak apply. That's why cikgu bina satu kaedah ni dengan kaedah melihat. Okay, awak menafsir. Dia lebih kepada kaedah visual, which is semua orang boleh belajar sebenarnya. Alright? Okay, good job. Okay, jom kita tengok kaedah kedua kalau kita nak jawab soalan hitung luas permukaan prisma. Kalau yang pertama tadi kita dah belajar macam mana kita nak jawab soalan dengan kaedah melihat sahaja. Okay, so now kita menggunakan kaedah yang kedua iaitu bentangan. Of course, sebelum kita nak ke fasa luas permukaan, awak dah belajar macam mana kita nak membentangkan gambar rajah yang bentuk 3 dimensi kan? So, bila namanya bentangan, of course, perkara pertama yang awak kena buat adalah membentangkan gambar tu lah. Ibarat macam kita gulung tikar. Siapa dekat sekarang ni waktu bulan puasa, kalau buka puasa dekat kampung lah biasanya. Ya, kita pakai tikar kan? Tikar tu kita gulung betul ataupun lipat. And then kita bentangkan apa rupa dia. Ada setengah tu bulat, ada setengah tu segi empat. Walaupun digulung-gulung dia bentuk macam silinder, betul? Itu maknanya bentangan. Which is dalam terma bahasa Melayu kita panggil bentangkan. Sebenarnya sama je. Alright? Okay, so jom kita bentangkan gambar prisma ni. Okay? Supposedly awak dah master nak jawab bahagian bentangan. Kena biasakan. So bentangan ni awak nampak ini segi empat tapi berbeza, dia tak sama panjang semuanya. So apa awak kena buat? Awak cuba bentangkan, lukiskan gambaran bentangan tu. Okey. Bayangan sahaja.
Ini kalau segitiga ni segitiga prisma ni dibuka, dikopak, dileraikan, makanya terbentanglah begini. Okey, ketiga-tiga segi ni, 1, 2, 3 yang bahagian depan ni. Segi 4 tu lah. And then segitiga tu dekat mana kelas? Of course segitiga tu boleh dilukis di tengah ataupun di tepi. Sama je. Okey, tapi akan menjadi beginilah. Ibarat ni kotak ni bila dileraikan jadi macam inilah bentangan dia. So far okey? Okey, good. So, of course bila dah dibentangkan, cikgu sangat sarankan untuk awak plotkan dia. Segi 4 yang pertama, okey, segi 4 yang kedua dan segi 4 yang ketiga. Okey, ini adalah rupa bentangan yang sepatutnya awak kena tahu. Daripada gambar prisma bila dibentangkan macam inilah rupa dia. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua adalah bukan setakat bentangan je. Awak kena plotkan panjang setiap sisi pada gambar bentangan tu berdasarkan gambar soalan tadi. Okey, cuba perhatikan satu per satu. Let's say kita ambil bahagian tepi ni. Macam tadi cikgu ambil segi 4 yang tepi sekali ni. Tadi warna kuning kan, cikgu warna merah. Nampak gambar bahagian mana? Yang bahagian tepi ni. Segi 4 yang tepi ni. Maka inilah segi 4 yang pertama. Nampak? Cikgu tengah plotkan. So maknanya ini adalah segi 4 pertama. Lebar dia berapa kelas? 12. Panjang dia berapa kelas? Ni 12 tinggi. Ni panjangnya berapa? Mestilah sama dengan dinding sebelah. Sama dengan ni. Jadi 18. Okey? And then daripada sini awak akan perasan sini 18 mestilah sama dengan panjang sini. Betul? Semuanya sama. Awak boleh tandakan macam ni untuk kefahaman awak. Dan ia menunjukkan nilainya sama. 18. Okey, settle. Good. Next. Segi 4 yang kedua. Contoh, awak ambil segi 4 yang kedua yang 9 ni pula Contoh, cikgu colorkan dia dengan warna kuning supaya awak lagi nampak. Okey, ini adalah segi 4 yang kedua ataupun bahagian permukaan yang kedua. Okey. So ini bahagian kedua. Cikgu contengkan sikit supaya awak nampak kedudukan dia di mana. Okey. So, awak tahu dua ni of course dia punya panjang 18, lebarnya 9. Bermakna dekat sini adalah 9. Nampak? Okay, good. Settle. Sekarang ni kita tengok bahagian ketiga. Mana yang ketiga? Okay, bahagian yang ketiga adalah muka yang paling depan. Mana? Cikgu tak ada warna lain. Kejap. Okay, muka depan Yang ketiga tu adalah muka depan. Assume dia adalah muka depan. Ambil kau warna hijau. Okay. Ini adalah muka depan atau segi 4 yang dekat ni. Dia adalah segi 4, 3 yang ketiga. Nampak? Mewakili segi 4 yang ketiga. Nampak tak? Okay, kalau nampak alhamdulillah. So awak dah tahu dah. Yang ni yang kedua Yang ke depan ni adalah yang ketiga. Nampak So yang ketiga ni kalau awak perasan yang warna hijau cikgu tengah tanda ni, tinggi dia berapa? Tinggi panjang dia berapa? 18. Soalan cikgu pada awak, agak-agak panjang ni berapa? Adakah kita tahu? Of course tak tahu sebab soalan tak bagi. Memandangkan soalan ni kita dah bincangkan tadi dalam kaedah pertama, kita dah kira dah menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Of course secara on the spot awak tahu dia adalah 15 cm kan? Makanya kat sini 15 cm. Boleh? Okay, good job. Next, apa lagi bahagian yang awak kena tahu? Apa lagi bahagian yang awak kena labelkan dari sudut dia punya panjang, lebar, sisi lah. Of course, dekat segitiga. Okay, kalau awak perasan atas bawah ada segitiga kan? Macam keluar sikit. Menunjukkan dia adalah segitiga yang sama bentuk. Kalau atas ni 9, maka bawah ni pun 9. Jom cikgu tandakan macam ni supaya awak nampak sama nilainya. Okay? Dan awak perasan kan inilah segitiga yang dia seakan-akan macam sudut tegak. Memang betul dia sudut tegak. Sama tak dalam gambar? Sudut tegak. Okay, good. Kalau satu bahagian 9, maka tingginya berapa kelas? Pasangan ni adalah 12. Nampak? Clear? Itu cara kita nak jawab. Right? Boleh? Okay, good. So, ini adalah kaedah kedua yang awak kena master kalau awak memilih untuk menggunakan kaedah 2 untuk jawab soalan luas permukaan. So, next step. Apa yang awak kena buat adalah awak menjawablah soalan. Dia kata apa? Dia nak luas permukaan. Bila dia nak luas permukaan dan awak dah buat bentangan, awak kena kenal pasti permukaan apa yang ada. Oh, aku tahu permukaan pertama segi 4,
Permukaan kedua segi 4, permukaan 3 segi 4. Permukaan keempat ada 2 gambar segitiga. So jadinya awak terus carilah. Okey, contoh. Buatlah begini Antara cara yang awak boleh buat adalah luas permukaan 1. Kenapa guna 1 Roman? Sebab kita dah refer pada hasil bentangan tadi yang kita dah lakarkan. Kalau awak buat macam dalam exam, insya-Allah diterima. Sebab jawapan awak berdasarkan apa yang awak lakarkan tadi. InsyaAllah pemeriksa akan faham. Okey. So, luas permukaan 1 merujuk kepada luas segi 4. Apa formula dia? Panjang kali lebar. So, 18 kali 12. Benda ni tadi kita dah kira dah. Cikgu boleh lajukan bahagian ni. So, 18 kali 12 berapa kelas? Awak akan dapat 216 cm persegi. Next. Apa lagi? Kita dah settle yang 1. Kita kira yang 2 pula. Luas permukaan 2 masih bentuk yang sama, dia adalah segi 4. Mana satu panjang, mana satu lebar. 18 kali dengan 9 Berapa jawapan dia kelas? Awak akan dapat 162 cm persegi. Next, yang ketiga pula, 2 dah settle. Okey. Luas permukaan yang ketiga masih lagi formula yang sama sebab dia segi 4. Apa kali apa? 18 kali 15. Awak akan dapat 270 cm persegi. Apa lagi kita tinggal? Oh, segitiga kita lupa. So, luas permukaan. Okey. Kalau awak perasan cikgu tak tandakan dengan simbol apa? Boleh je awak nak tambah. Contoh awak tambahlah simbol 4. Boleh je begini. Okey? Boleh saja kita mereka asalkan awak tahu. 1/2 kali apa? Kali tapak kali tinggi. 1/2 kali tapak dia berapa? 9. Kali tingginya berapa? 12. Okey. Awak akan dapat 54. Tapi memandangkan ada 2 unit. 2 unit, oleh itu ada 2 unit. Makanya 54 kali 2 sama dengan berapa? Untuk segitiga awak akan dapat 108. Nampak? Gitu. Okey. So, kita nak menyimpulkan apa yang kita dah buat jalan kerja daripada awal sampai habis. Oleh itu, salin balik apa soalan nak. Luas permukaan pepejal. Gitu. Okey. Luas permukaan pepejal ialah, buat tu jalan kerja. 216 tambah 162 tambah 270 tambah 108 sama dengan 756 cm persegi. Okey, beginilah caranya yang cikgu boleh share dengan awak. Macam mana kita nak jawab soalan kalau ditanya luas permukaan bentuk prisma. Which is ada 2 kaedah. Kaedah ni mana satu nak pakai? Terpulang pada awak sebenarnya. Ikutlah keselesaan dan ikutlah mana satu yang awak lebih faham. Sama ada bentangan. Awak kena bentangkan gambar tu. And then tulis setiap sisi ni berapa panjang dia. Lepas tu baru kira luas permukaan dan tambah semua. Atau menggunakan kaedah yang satu tadi. Kaedah satu adalah kaedah melihat. Awak lihat and then awak terus lakarkan balik simbol bentuk-bentuk yang ada. And then terus cari luas permukaan dan tambah sahaja. Okey, boleh. So cikgu mengharapkan kalau awak tengok video ni awak dapat sesuatu dan boleh apply mana-mana kaedah yang awak lebih mudah untuk ikut dan